jadi, semua yang jadi, cerita sini habis ini, tak payah kau ungkit lagi. Okay, Budi nak ucapkan tahniah untuk juara. Juara. Beliau merupakan juara pertandingan nyanyian yang dianjurkan oleh Era FM, guys. Berikan tepukan untuk Alhamdulillah, terima kasih. Syazwan Syahmi. Tengok pada nama dia orang ni kan. Sekaligus kita tengok macam Syahmi, bukan Syahmi Sazli lah kan. Syazwan dah ada 2 juga dalam Rocket Fuel, betul Betul. Syazwan Syahmi, satu nama barulah, newcomer Betul. bakat baru yang bakal menyinar InsyaAllah, amin. untuk 2-3 tahun akan datang. Sekarang sedang membina nama dan kita harapkan nama Syazwan Syahmi terus mekar. Amin, insyaAllah. Tapi kita tahu dah dia orang Kelantan. Allah. Betul. Bila kita tahu orang Kelantan kak, kita podcast kita orang kata spontan, Betul. santai. Kita baru tahu ni juga. Habis Budi Kelantan. Jumpa gu. Kita panggil Weh lah. Boleh. Weh, pernah podcast? Podcast rasanya ni first time kalau untuk promo ke radio tu tu ada lah. Tapi tahniah untuk awak ni. Kira satu kejayaan Betul. orang kata achievement dalam hidup awak. Yes, achievement. Menjadi juara pertandingan Penyanyi top era Kucati. Top Era Kucati. Kucati itu adalah merupakan penaja lah Yes. untuk program Era FM. Dia tak panggil Era FM dah sekarang ni. Dipanggil Era Secara ringkas, apa Weh nak join pertandingan Top Era ni? Okay. First of all, sebenarnya time saya nampak tu pertandingan penyanyi top era tu, dia ada buat audition, online audition. So saya time tu memang tak buat apa dan saya rasa macam nak cubalah kan. Saya pun post video PT Era saya, PT Era pula, post video saya nyanyi cover lagu. And saya unexpected, saya dapat tu sebenarnya. Saya macam terkejut sebenarnya time Era DM tu kan. Dia cakap, tahniah anda layak untuk ke pusingan seterusnya. Time tu saya rasa macam, happy gila lah. Maksudnya macam saya tak expect benda tu saya dapat. Sebab saya tahu dekat dalam Malaysia ni ramai sangat penyanyi yang berbakat. And ramai sangat yang post video untuk join penyanyi top era Kucati tu. So saya rasa macam bangga kat diri saya juga sebenarnya. Itu baru first stage lah. Sebenarnya next stage semua tu pun saya tak pernah expect saya sampai ke tahap yang saya boleh jadi juara gitu. Apa cabaran sebenar Top Era? Cabaran sebenar saya dalam Top Era sebenarnya pesaing-pesaing juga. Cabaran dia untuk saya sebab saya nak kena bersaing dengan orang yang berbakat juga. Yang bakat dia lain. Maksudnya diorang memang semua boleh menyanyi tapi masing-masing ada identiti yang tersendiri masing-masing. So masing-masing tu ada diorang punya karakter sendiri. Itu bagi saya cabaran dia lah sebab kita pun buat yang terbaik dan diorang pun mesti buat yang terbaik. So bagi saya dekat situ saya nak kena bersaing dengan diorang. Persaingan lah yang menjadi cabaran utama. Sebab sekarang ni bakat-bakat seperti Syazwan ni orang kata tumbuh seperti cendawan tumbuh selepas hujan tambah-tambah lagi bila kata COVID masa COVID tu kita berada dekat rumah. Jadinya semua bakat-bakat baru ni nyanyi secara live dekat TikTok, Instagram, Facebook apa semua menjadikan masa inilah kita akan keluar nampak bakat-bakat baru dan antaranya Syazwan lah. Lagu yang dipersembahkan oleh Weh masa tu. Lagu saya time tu ada first stage, semi-final and final. So lagu first saya bawa lepas terpilih saya bawa Warkah Untukku daripada Ara Johari. Kemudian semi-final saya bawa lagu Sop Lenyap. Dan final saya sekali lagi bawa lagu Ara Johari Paku. Ui, suka benar dengan Ara Johari. Tahu lah tu. Memang lagu dia tu jadi pilihan kan. Lagu dia lagu dia kan mencabar tinggi. juga sebab tinggi-tinggi sesuai dengan awak. Dia kalau pertandingan ni satu benda ya. Awak kena pilih lagu hok paling tinggi. Key paling tinggi kata ke apa macam tak semestinya lagu tinggi tu sedap. Dan tak pi awak kata Tapi benda tu awak kata bila bawa orang kata irama yang bernada tinggi ni Betul sebab sebelum markah saya tinggi sikit. Sebab sebelum saya join penyanyi top era dan bergelar sebagai artis di bawah naungan Rocket Fuel ni pun saya banyak je join pertandingan karaoke sebelum PKP tu kan. So daripada situ setiap kali saya join mana-mana pertandingan karaoke, nombor 1, 2, 3 tu mesti yang bawa lagu yang betul-betul tinggi. Terbukti tak boleh lari. Nyanyi sikit lagu Ara.
Lagu petanding top era aku catat. Chorus. Sungguh kau yang ku mahu, berdoa semoga kau akan berubah, mendampingiku selalu. Mantul. Set Kelantan kita. Kira suara awak ni, kalau kita kata dah banyak dah. Kita tengok Betul. macam Kai Bahar, Fit Mentor, siapa lagi Yang punya drama band Apple. Hazama, range dia macam. Betul. Tapi ini soalan tricky sikit. Okay. Macam mana when nak macam kasih kelainan sikit, menyuntik kelainan signature. Kalau orang dengar, ini Syazwan Syahmi ni. Kat mana? Kat mana Apa yang membezakan bila orang kata ramai orang kata suara macam Kai Bahar je, suara macam Apple drama band je. Betul. Macam mana? Saya sebenarnya sebelum saya bergelar sebagai penyanyi, bergelar artis, sebenarnya dah banyak sangat saya terima komen, suara bro macam Kai Bahar lah. Lepas tu ada yang cakap macam Black lah, macam Apple lah. So macam mana nak membezakan saya dengan penyanyi-penyanyi yang saya hormati, yang saya memang saya cakap mengidolakan. Mengidolakan lah penyanyi-penyanyi sekalian ni. Kira abang-abang saya kan. Bagi saya sebenarnya boleh dibezakan melalui feel dia. Maksudnya saya setiap kali saya menyanyi, saya perform sesuatu tu, saya tak tahulah. Ni daripada saya lah. Bukannya saya nak samakan dengan artis-artis lain ke, ataupun nak macam mana nak compare ke apa tak. Tapi kalau saya setiap kali saya perform, saya akan cuba sehabis baik menyampaikan benda tu melalui hati. And daripada segi singing style tu akan dapat beza juga walaupun sikit. Contohnya yang paling banyak komen saya terima, saya banyak disamakan dengan Kai Bahar. Tapi kalau korang dengar betul-betul, sebenarnya tone kami ada beza dan singing style saya pun dah tak sebiji macam Kai Bahar. Sebab dulu time saya mula-mula start menyanyi, saya dulu tak erti menyanyi bang. Saya start memang main gitar bang kan gitar ada chord A, B, C apa semua kan. Saya ingat time tu first time saya baru nak start menyanyi. Kawan saya main key A, main chord A, grang. Dia suruh saya masuk time tu lagu Hakim and the Magistrate, Mewangi. Wow, lagu cakap, tu. macam mana sepertinya selamanya kan, chord A, member saya main treng. Saya kena masuk selamanya tu dengan chord A. Saya tak boleh masuk bang, dekat 15 minit saya cakap. Dia orang ajar saya cakap kan, selamanya saya nyanyi tu, selamanya mendatang. Memang tak masuk. Saya cakap flat, sharp, semua ada. Saya cakap saya dulu memang kira peka pasal muzik ni. Saya tak tahu langsung bang. Tapi sebab saya punya minat dan usaha tu, alhamdulillah. Awak banyak berlatih. Yes. So mula-mula saya tak percaya saya betul ke ada bakat dalam benda ni kan. Tapi sebabkan saya minat tu, saya tak fikir pasal bakat tu. Sebab orang lain cakap kau nak buat sesuatu kau kena ada bakat. Tapi bagi saya betul, bakat tu anugerah daripada Tuhan. Tapi tak salah kalau you ada minat, you ada usaha. Sebab kalau saya boleh mula daripada kosong, sejujurnya saya tak reti langsung pasal muzik ni. And saya belajar main gitar, saya belajar nyanyi semua sendiri. And adalah kawan-kawan yang tolong semasa sekolah dulu. Itulah cerita dia bang. Sangat sedih sebenarnya. Sedih. Okey, kita simpan dulu kesedihan tu. Okey, kepada yang sedang menonton dan mendengar kita dekat Spotify ni, sedang menonton dekat YouTube, macam mana nak follow dulu Syazwan Syahmi ni dekat social media? Ada Instagram, Facebook dan Twitter. Ya. Okay. So kalau Instagram saya boleh cari, saya daripada dulu memang saya tak pernah tukar nama. Syazwan Syahmi _ SYZWAN SYAHMI _ tu saya punya Instagram. Twitter saya pun sama. Facebook saya tak sure lah, tapi Facebook saya Muhammad Syazwan Syahmi. Itulah dia. Okay, sekejap kita follow dulu. Kejap saya nak follow juga abang saya. Ni Betul bang. Okay, cun. So bila kata nak jadi penyanyi ni, kita kena ada belajar vokal. So macam mana kata macam menyahut cabaran untuk menjadi penyanyi ni, macam mana tu macam mencari identiti tersendiri, mencari kelemahan. Faham? Kita kena berguru juga. Nak tak nak kena berguru juga.
So macam mana perjalanan benda tu mendidik diri menjadi seorang penyanyi? Okay, so saya macam saya cakap tadi, saya start time saya sekolah. Time tu saya tingkatan 2. Okay, saya cerita daripada awal boleh bang? Macam mana saya boleh masuk band apa semua? Yes. Okay, sebelum saya cerita ni, saya nak bagi tahu, time umur saya 14 tahun ke bawah tu, saya langsung tak reti menyanyi. Memang saya tak ada langsung background family yang menyanyi. Kalau pergi pun karaoke ikut makcik sekali je setahun, tak pun 2 tahun sekali. Lepas tu start umur saya 14, saya dah start tertarik. Sebab time tu ada kira macam kenduri dekat kampung saya. So malam tu macam ada pakcik saya lepak-lepak main gitar. Pakcik saya dia memang main band. Pak Ngah, dia memang main band. So time tu dia bawa 2-3 orang kawan band boy dia kan. So dia orang main gitar kat luar rumah. Time tu saya dah start tertarik lah. Daripada situ lah saya start macam, saya tunggu dekat berapa jam lah saya tengok dia orang main. Lepas tu member Pak Ngah saya offer gitar. Gitar. Main lah. So saya cakap tak reti abang ajar lah. Start situ saya start belajar satu chord. Tapi saya dengan kawan pakcik saya tu malam tu je lah. Lepas tu dia dah balik rumah, dah tak ada dah lah. Lepas tu keesokan hari tu dan hari-hari berikutnya saya main je gitar Pak Ngah saya. Time tu tak ada gitar kan. Lepas tu saya sampai main depan, time tu budak kecil tak ada duit nak beli gitar apa semua. Saya cakap kat mama dengan abah saya kan, nak gitar lah satu kan. Lepas tu diorang cakap kat saya, okay boleh main satu lagu. Mama beli, abah beli kan. Lepas tu saya praktis lah bang. Lepas tu saya duduk depan pintu rumah pula, pintu bilik mak ngaya saya tu, saya main satu lagu bang. Pintu tutup ni, saya duduk kat bawah tu saya main. Nak tunjuk effort tu kan punya pasal kan. Saya main. Lepas tu tiba-tiba dalam minggu depan, 2-3 minggu ke, seminggu lepas tu, mak saya buat surprise. Cakap ambil barang sekejap kat bonet, bawa masuk dapur kan. Saya pergi lah. Ada video tu dalam Instagram saya. Lepas tu saya pergi kan, buka-buka, gitar. Terkejut saya time tu. Allah memang gembira lah cakap kan. Memang happy gila lah cakap. Sebab itu yang kita nak, yang kita minat. Start daripada situ bang. Memang saya cakap all the way. Hari-hari saya memang, saya habiskan masa saya dengan gitar semua. Dan saya keep learning. Tapi time tu saya tak ada nyanyi lagi. Saya tahu main gitar pun tahu chord, bass chord je macam A, B, C macam tu je kan. Belajar melalui siapa tu? Saya belajar gitar tu melalui buku bang. Buku? Beli buku? Saya beli buku dan YouTube. YouTube banyak. YouTube banyak. YouTube dan buku. So lepas tu saya cuba ikut slow. Okay, lepas tu dah habis part gitar tu saya dah belajar kan. Sampai part menyanyi ni. Ini yang best ni. Time tu sekolah saya ni yang best ni, saya bukan sekolah seni, tapi sekolah saya ada studio muzik yang lengkap dan mana ada tu? band. SMK Tirta Jaya Shah Alam. Awak sekolah sini? Saya sekolah sini. Patut awak punya bahasa luar tu awak lancar. Muka saya duduk sini ketika kecil lagi. Ya ke? Dia sekolah sana setahun lah kan. Okay, lepas tu time tu saya selalu cakap dengan cikgu saya. Lepas saya dah start main gitar semua kan. Cikgu saya nak join band cikgu saya nak nyanyi. Cikgu saya reject. Sebab dia tahu saya tak boleh nyanyi kan. Okay, lepas tu ada saya tak tahu dia dah fed up dengan saya ke apa. Dia cakap saya tanya lagi sebab dia ajar saya seni tu. Cikgu ni dia cikgu seni, tapi at the same time dia uruskan pasal muzik. Kira dia cikgu muzik juga. Okay, lepas tu saya cakap okay nyanyilah depan cikgu sekarang kan. So nyanyi tu memang hauk abang cakap. Memang tak boleh nyanyi lah kata kan. Aduh, baru nyanyi berapa bulan dah nak masuk band. Lepas tu dia macam tak boleh, ada dah tunduk lah kan. Dia cakap ni tak dapat ni masuk band kan. Lepas tu dalam beberapa bulan lepas tu, saya tak tahu, mungkin sebab dia nampak sangat saya ni minat sangat kan, nak masuk, nak perform. So dia panggil saya juga join band. Nama cikgu tu Cikgu Ramlan. Saya ingat lagi sampai sekarang. Terima kasih cikgu Saya rasa daripada situlah titik permulaannya macam mana saya menjadi saya yang sekarang. Sebab tu ada bandmate saya, diorang pun banyak sangat bagi ilmu kat saya. Apa nama kumpulan? Dulu Band H. Tapi ada itu kan permulaan kan kumpulan tu. Dan saya menumpang kumpulan diorang kan. And then time diorang dah habis sekolah, saya dah start form 4, form 5 tu saya dah ada band saya sendiri. Nama band tu dia pelik sikit bang. Tapi sampai sekarang lagi band tu bertahan. Desula Band. Desula Band. Yes. Sampai sekarang lagi band tu masih aktif. Dan sekarang pun kalau macam band saya still ada yang basking. Sebab saya pun sebelum saya sign kontrak memang saya full time baskers after habis study. And saya menggunakan nama Desula Band tu. Time saya study. Basker kat mana?
Baskers saya banyak main sekarang macam dekat mall, ikan bakar. Banyak dekat Merata juga sebenarnya. Ada JM Kelang ke. So sampai sekarang time saya poli pun saya alhamdulillah saya dapat bawa nama Desula Band tu, join the Battle of the Band. So alhamdulillah saya macam kadang-kadang saya bangga kat dengan diri saya sendiri sebab saya mampu bawa band yang saya buat daripada saya sekolah menengah. Cuma ada tukar-tukar ahli kumpulan tapi still saya yang punya band tu. Maksudnya saya yang tubuhkan Desula Band. Daripada mula lagi kita nampak bakat Syazwan ni dipermudahkan perjalanan dia seolah-olah Tuhan nak. Memang awak dilahirkan untuk menjadi penyanyi. Kalau kita kata kan macam daripada zero, awak tak pandai nyanyi pun, tak pandai main gitar pun, tapi awak belajar melalui pengalaman dengan YouTube, buku apa semua kan. Betul. Lepas tu jadi penyanyi basker sampai sekarang. Tengok mungkin 2-3 tahun lagi kita akan tengok kejayaan awak lah. InsyaAllah, amin. Mantul. Weh, kita nak tadi kita ada terima satu bungkusan daripada Sony Pictures bersempena dengan tayangan Bullet Train yang akan ditayangkan pada 4 Ogos guys. So kita bersama dengan Well kali ni untuk buka kotak lah sangat. Ini Momo-chan, aku tak faham apa signifikannya Bullet Train lakonan Brad Pitt ini dengan Momo-chan. Ini dia punya Bullet Train. Saya dah tengok trailer dia bang. Trailer dia mantul. Brad Pitt kot. Brad Pitt. Dia macam kalau kat Malaysia filem arahan Syamsul Yusof, orang akan tengok. Betul? So kalau Hollywood, kalau Brad Pitt je kan, orang akan tengok. Abang? Macam biasa kalau kita tengok wire, tengok mana? Saya mana-mana mall yang ada TGV cinema. Wang Utama ada. Okay kita tengok Gabriel ada lah yang bagi Bullet Train. Comel. Ada goodies. Goodies. Boleh lah makan sekejap lagi. Macam-macam dia bawa ni untuk kita makan. Ni makan semua makanan Jepun ni. Ni untuk makanan ni. Dia promote filem ni. Okay, ni tiket dia. Tiket dia pun special comel. Macam nak naik kau bel lah. Dia macam train. Business class. Pandai lah Bullet Train train. Kisah dia berkenaan dengan seorang priest ni. Dia tak tahu lagi. Sebenarnya dalam train tu ada 5 ke 6 orang lagi yang macam dia nak selesaikan misteri. Satu misi misteri. So dia orang ni akan berebut lah. Macam mana nak berebut tu korang tengok sendiri mulai 4 Ogos ni. Apa lagi yang dia ada? Ini card holder. Card holder. Wajib tonton guys. Wajib tonton lah kalau ini. Siap ada perfume ni. Kau enggak sanitizer. Dia punya hat. Ni sanitizer. Ni banyak makanan dah. Okay, ni kita wear pakai. Aduh, terima kasih banyak Biar Okay, thank you so much Sony Pictures. Thank you Sony Pictures. Lakonan Brad Pitt, ramai lagi dalam ni. Daripada director pengarah dia Deadpool 2. Wear tu pakai lalu. Sambil ni orang pakai ni orang pakai bucket hat. Sambil ni. Tu kalau sambil dulu. Orang nak pergi club. Orang nak pergi macam jadi nelayan. Okay, kita teruskan cerita tadi daripada Wan menjadi penyanyi basker Kemudian baskers. Okay, kemudian saya memang situlah saya mencari rezeki sebelum ni dengan baskers, dengan membuat kira straight performance lah kan. Mana-mana yang ada tempat kosong saya akan masuk dan saya akan basking. Daripada situlah sebenarnya bang, saya banyak belajar macam mana nak improve kualiti nyanyian saya. Daripada situ saya akan cuba sesuatu yang apa sebenarnya dekat. Dari situ lah saya boleh keluarkan macam mana sebenarnya saya ni. Sebab dia berbeza tau. Macam sebelum saya jadi basker, so saya just cover lagu dekat Instagram. And then saya tak adalah pergi, jarang perform. Yelah time sekolah kita bukan artis lagi kan. So memang tak ramai lah. Okay, tak apa. Dia setiap hari buat performance. Dan pada tu juga Wan mempertajamkan keupayaan vokal tu semasa sesi basker. Berapa jam dalam sehari?
Saya depends. Ada tempat yang kita dapat memang 3-4 jam. 3-4 Tapi jam. saya pernah juga satu hari tu saya basking. Kira start pukul 10 pagi, 10 malam tu pun saya balik. Ui. Demi mencari rezeki satu lagi. Suara boleh tahan Boleh tahan 4 jam. Gila. Itulah, tapi biasanya benda tu terjadi seminggu sekali. Lepas tu gone terus lah. Kadang-kadang demam. Memang, yelah kita, sebab kita gunakan suara kita terlampau banyak kan. Dan saya pula, saya macam mana sebab kita macam, saya kan bawa lagu-lagu tinggi. So jadi awkward sikit kadang-kadang kalau tak bawa lagu tinggi kat sesuatu. Tiba-tiba lagu Kristianti apa? Lagu mencintaimu. Tak boleh lah macam bila dah kata rock pop kan. Betul? Kita bagi peluang sekarang ni Okay. untuk Wei perkenalkan diri lah. Mungkin ramai nak berkenalan dengan Wei ni. Okay. Apa lagi yang Wei boleh perkenalkan diri. Umur berapa? Masih buat belajar kalau ni? Boleh. Okay. So umur saya sekarang 23. Saya dah habis lama dah study. Sebelum PKP lagi saya dah habis kan. Dah tamat kan dah. Macam pelik lah tu. Okay. Okay. So lepas tu after saya study tu saya tahu Wei pecak ni pakai topi. Kalau biar ni lah. Boleh. Ni letak depan. Tak payah. Sipet Sipet. bawa balik. Nasib Okay, beres. dapat hadiah. Birthday lama dah. Okay. Bersambung semula. Sambung semula. Okay, beres. So umur saya 23. Dan sebelum ni saya mengambil jurusan Diploma Ukur Bahan di Politeknik Kota Baru. Sekarang masih belajar? Tidak. Oh, dah graduate? Dah lama dah. So sekarang saya memang, saya fokus saya sebenarnya lebih tertumpu kepada nyanyian saya. Cuma untuk ilmu lah, kira ilmu untuk dapat diploma dalam bidang ukur bahan ni. Jadinya Wan tak dapat meneruskan cita-cita tu. Okay. So macam mana? Time saya study tu pun biasalah buat habis sekolah. Saya pun dekat sekolah dulu bukanlah, tak adalah budak yang betul-betul bijaksana pandai. Saya kat sekolah dulu pun ambil account je. Time form 4, form 5 tu. Lepas tu habis sekolah tu, tak tahu lah, saya dulu memang tak ada direction lah bang. Time apa ni baru habis sekolah tu. Saya bukan jenis yang orang berfikir ke hadapan, okay aku dah ni, aku nak jadi pilot, aku nak jadi doktor lah, tak ada. Saya macam follow the flow. Time nak pilih course, nak masuk study tu pun ayah saya yang pilih kan. Maksudnya masuk sini lah. Awak dipaksa belajar lah ni? Saya tak dipaksa, saya memang nak continue study. Tapi saya tak tahu dah saya nak ambil apa. Okay, faham. Sebab time tu saya memang nak ke arah muzik. Lepas tu macam tak kesampaian sebenarnya. Sebab saya dapat interview opsi untuk muzik tapi tak lepas. So lepas tu saya dapat ke Politeknik Kota Baru dalam jurusan Diploma Ukur Bahan. So saya cakap why not try and error. Tapi sebenarnya clashing banyak time tu. Okay, ngaji apa sebenarnya? Diploma Ukur Bahan ni. Bidat Ukur Bahan. Bahan, apa dia nak ukur? Okay, Diploma Ukur Bahan. Memang nama dia Quantity Surveying. Quantity Survey lah kan. Okay, skop kerja dia dok. Maksudnya orang yang ambil QS ni, kalau di kerja nanti, contoh dia ada degree, dia ada kerja, tugas dia adalah mengira kos material membuat bangunan tu. Contohnya dalam dinding ni ada berapa besi, atas ni pakai gapo, lepas tu berapa ukuran dia, diameter dia. Dia kira kos buat bangunan tu, kos material. Itu semata-mata kita ngaji. Kos, sebab tu nama dia ukur bahan. Maksudnya mengukur bahan-bahan di dalam sesebuah bangunan. Okay, antara subjek dia apa dia? Building works measurement. Lagi? Matematik dia tak berat sangat ke alam matematik. Cumanya dia ada engineer. Dia engineer tapi macam ni, dia lebih kepada awam. Dia bukan hardcore punya engineering, macam technician ke apa semua tu dah. Ni memang kerja kita macam ngira banyak benar. Ya, BQ kita panggil, bill quantity tu. Situ kita kena ngira. So kalau katalah Wei tidak jadi penyanyi macam Lon ni, awak akan jadi ke apa? Awak akan pilih career awak sebagai apa? Saya benar
plan saya lah. Kiranya kalau saya bukan jadi penyanyi lah ni. Wear rapat sikit. Kira kalau saya bukan jadi penyanyi lah ni. Mungkin saya akan teruskan dengan kehidupan basking saya dan membuat. Saya akan fikirkan selain basking apa lagi yang saya boleh menjana sesuatu untuk kehidupan, teruskan kehidupan. Sebab memanglah dunia sekarang ni macam nak cakap dia duit tu, orang cakap duit bukan segalanya, tapi kita perlukan duit untuk teruskan kehidupan. Itu je lah saya cakap. Sebab Pendek kata, awak betul-betul meminati bidang seni nyanyian lah. Ya, saya minat. Mana-mana tapi pun. Sebenarnya kalau ikut saya dah release single daripada 2017. Tapi rezeki saya mungkin belum ada seperti yang dah tersohor kat Malaysia kan. So tak apa, kita follow the flow, and saya masih mencuba dan saya tak putus asa, insyaAllah. Well, apabila dinobatkan sebagai juara Top Era Kuchate ni, jadinya dapat hadiah untuk berada di bawah satu label rakaman yang kalau kita katakan sekarang ini antara top label lah, Rocket Fuel. Mana nak dapat kan dia punya hadiah dia. Betul. Okey, selain tu apa dia dapat lagi? One Tunai berapa ribu? 5,000. 5,000 lagi? One Tunai dan kontrak sahaja. Kontrak. Kuchate dapat. Kuchate ni produk ke apa benar? Dia produk macam minum. Weh, power. Teh lah. Nama teh. Kucah. Kucah teh. Masuk teh tu kucah. Tu maksud dia. Kucah. Sedap ke? Sedap ke? Tak aja minum Nanti nak terang. Okey, kita kembali kepada hadiah dia ni. Okay. 5,000 sikit lah. Tapi kalau tengok pada kontrak selama setahun ke berapa? Setahun. Kontrak selama setahun bersama dengan Rocket Fuel. Weh, banyak tu. Itu pun sebenarnya satu benda yang orang kata you looking forward lah. Betul. Saya sangat kira bersyukur benar ketika dapat tahu juara tu. Sebenarnya malam tu pun saya tak expect saya jadi juara. Okay, awak expect siapa? Saya expect benar malam tu mengikutkan persembahan vokal yang terbaik yang saya nampak, Maria malam tu. Maria Effendi. Tapi rezeki berpihak kepada awak. Ya, betul. Sebab bagi saya buat terbaik. Tuhan nak tunjuk dah kat awak tu. Satu jalan. Betul, peserta lain pun buat terbaik. So, biar Tuhan yang menentukan. Alhamdulillah malam tu terbukti, alhamdulillah rezeki saya. Kita bercakap pasal Rocket Fuel Entertainment ni. Apa pendapat awak tentang Rocket Fuel ni? Bila mana, yalah, satu label ambil awak. Apa yang awak janjikan kepada Rocket Fuel? Dan mungkin ada perancangan selepas ni bersama dengan label ni? Apa yang saya nampak Rocket Fuel ni sebuah label yang sangat besar dekat mata saya sebenarnya. Time saya dapat tu pun saya rasa macam benda tu mimpi. Betul ke aku dapat duduk bawah satu label yang besar macam ni kan? Sebab bila you menyanyi, mestilah you ada impian dan something yang you nak achieve dalam hidup you. So bagi saya ini pun satu achievement sebenarnya, saya dapat bernaung di bawah satu label yang besar, Rocket Fuel kan. And perancangan saya, apa yang saya nak buat untuk Rocket Fuel, mestilah saya nak, kalau boleh saya nak bagi orang kenal lagi single saya, dan saya adalah di bawah Rocket Fuel. Walaupun kita tahu dalam Rocket Fuel dah banyak sangat nama-nama besar, tapi banyak. Tapi saya still akan cuba macam mana saya nak mungkin kalau tak satu level dengan orang pun, mungkin saya nak kejar orang. Maksudnya macam untuk jadi macam orang juga. Tup-tup dah ada satu single terbaru, Salahkah Ku? Ya, betul. Di bawah label ni? Di bawah label Rocket Fuel. Tak sampai sebulan dah dapat single ke berapa? Berapa bulan ambil masa? Bulan 4 dalam bulan 4 sign kontrak dalam sebelum puasa sign kontrak dalam 4 bulan 4-5 bulan. Okey, kita cakap pasal single Salahkah Ku, jangan salahkan ku. Tiba. Okey. Lagu ni lagu pasal apa benar? Okey, sebenarnya lagu ni first of all saya nak cakap thank you so much to Kak Sharon, also Q Afiq, my brother. Thank you so much for this song. Lagu ni sebenarnya saya yang macam ni saya bagi okey. Lagu ni dikompos penuhnya oleh Sharon Paul and lyrics penuhnya oleh Q Afiq. So saya cakap dekat orang sebab Kak Sharon tanya saya, you nak lagu macam mana? You nak lagu ni macam ballad ke? Yang tu memang saya dah pilih, memang saya nak ballad. Tapi jalan cerita lagu tu nak macam mana?
Ini saya explain dekat lyricist saya kan, Afiq, lyricist lagu ni. Saya cakap, bro, aku nak lagu ni macam dia dah bagi segalanya tapi still tak cukup. Nak macam mana lagi? Maksudnya dia dah bagi segalanya tapi dia still tersakiti. Dia nak pasangan dia bagi apa lagi kat dia sebenarnya? Sebab dia dah bagi masa, dia dah bagi everything lah, senang cerita kan. Dia dah bagi semua benda tapi pasangan dia still tak menghargai dia dan tak boleh nak faham dia. Take for granted lah orang kata. Contohnya lah bang, chorus ya. Salahkah ku memberikan hatiku, jiwa dan raga ini sakit bersama sisa rasa. Yang second ni. Second ni bang. Okay. Jelaskan kepadaku sempurna mana kau mahu. Nak sempurna mana lagi? Oh, ni dah kira bedah lagu dah ni. Itulah maksud lagu. Itu chorus lah. Itu chorus je. Sempurna mana lagi you nak ni I jadi untuk bahagiakan you. Ini macam luahan hati je. Okay, pernah bercinta tak? Saya pernah, Alhamdulillah. Pernah bercinta? Alhamdulillah Alhamdulillah pula. Adalah, saya adalah. Cinta ni dikurniakan pada Tuhan tau. Betul, Kita kena hargai. Macam, betul. Tuhan bagi satu rasa cinta. Nikmat ni cinta ni sebenarnya. Perjalanan cinta awak mungkin boleh share sikit. Macam mana? Boleh berapa orang dah? Berapa orang? Terus kata. Macam, ni cinta pertama ke cinta yang keberapa ni? Okay, saya kalau ikut dalam cerita, saya cerita pada mula lah. Wih, panjang cerita panjang ya. Panjang. Baru mula. Nak cerita seorang-seorang X banyak. Aku tabik spring dengan Syazwan. Dia punya cara dia penyampaian dia apa. Aku macam expect aku jemput Syazwan ni boleh ke dia bercerita kan. Tengok guys. Dia boleh bercerita dan cara penyampaian dia lancar ya. Tersusun rapi gitu. Okay, teruskan. Okay, so saya start cerita sebenarnya time saya sekolah bang. Sekolah lagi. Cinta monyet ni. Cinta monyet lah. Tapi saya ni jenis seorang. Kalau saya jenis seseorang yang okay, kalau aku suka kau, aku betul-betul suka kau, aku betul-betul sayang kau. Tak kisah saya time sekolah ke apa time tu. So kalau aku dah nekat, bukan nekat kira dah niat dah hati. Sebab okay, walaupun zaman tu time sekolah bang, tapi saya cita-cita tinggi, aku nak kahwin dengan kau. Cakap dia, nanti aku dah habis ni aku kerja kahwin dengan kau. Memang cita-cita tinggi. Angan-angan dia. Angan-angan. Impian macam ni kenyataan ke? Macam mana? Tak, tapi okay. Start daripada situ sebenarnya saya jadi macam mana orang cakap, seseorang yang patah hati lah. Itu panggil. Awak dikecewakan ke macam mana? Saya sangat kecewa bang tu. Saya bagi segalanya. Apa yang menyebabkan awak putus cinta? Okay, dia macam ni bang. Bila kita sayang someone ni, kita akan jadi, sebenarnya kita akan jadi tak betul kalau kita sayang someone ni. Kita jadi, sorry to say lah, tapi jadi sedikit otak kita ni tak betul lah. Betul kan? Angau orang kata angau. Angau, dia jadi macam gila juga ni. Kau tak boleh fikir mana yang betul, mana yang salah. Gitu. And then saya buat semuanya. Okay bang, saya cerita satu peristiwa time tu sekolah kan, tuition. Lepas tu saya menangis time tu sebab dia minta break kan saya bang. Aduh, tak boleh. Tiba-tiba tak ada benda. Masuk toilet saya menangis bang dekat jamban tu. Aduh. Tak ada fokus. Yes. Tak ada fokus belajar. Saya sanggup ponteng tuition semata-mata nak hantar makanan dekat dia tau. Oh my god. Betapa berkorbannya saya untuk seseorang yang saya cintai time tu. So, tapi macam mana jodoh tak panjang. And mungkin dia akan jumpa seorang yang lebih baik di luar sana. Itu pengalaman cinta pertama. Pengalaman cinta pertama yang buatkan saya sebenarnya. Awak masih lagi meneruskan prinsip awak di mana aku kalau cinta kat seseorang, aku akan cinta betul-betul sepenuh hati kan. Sampai sekarang masa tu. Betul, tapi bang saya cerita lepas habis kejadian tu bang kan. Saya jadi seorang yang macam hati kering abang tahu tak? Sebab saya banyak je kenal perempuan time saya study apa semua. Maksudnya saya bukanlah playboy ke, bukan toot boy ke apa kan. Tapi Toot boy tak boleh sebut nanti kena sensor. Lepas tu, tapi saya kenal seorang tu. Saya jenis saya alhamdulillah sampai sekarang saya, kalau saya ada seorang je dalam satu masa. Saya tak pernah ada pasang. Walaupun saya ni jenis yang cinta awak takkan curang lah. Saya takkan curang. Itu macam prinsip hidup saya. Mantul. Okay. Sebab yelah macam ni lah. Kalau you dah sayang someone, kalau you sayang someone, you takkan buat benda yang
yang dia tak suka, benda yang tak elok belakang dia. Sebab dah besar, sendiri faham lah, dah sayang kan. Takkanlah nak kena nasihat, you jangan keluar dengan lelaki lain, you jangan ni dengan lelaki. Pandai-pandai lah. Pandai-pandai dah besar kan. Kalau kau buat juga benda tu, maksudnya kau tak sayang aku. Simple. Tinggal lah. Saya macam tu je. Maksudnya kau buat tu, apa yang aku buat sekarang macam, kalau aku buat macam ni kan, kalau aku curang, apa perasaan kau bila aku curang? Macam tu. Kau fikir balik kan. Saya nak beritahu kita hidup ni tak payah nak complicated sangat lah. Bagi saya just follow the flow and be yourself. Tak payah nak tak payah nak fikir sesuatu dengan berat sangat. Faham tak? Just benda yang senang. Betul. Benda yang senang, kasih senang kan. Tak payah nak susah kan. Kalau satu lagi, kalau orang dah tak suka kau, tak payah nak push ke nak press ke apa. Sebab kalau dia suka kau, dia tak akan reject kau lah, tu je lah. And tak perlu nak kalau kau dah berpasangan, tak perlu nak nasihat kau punya. Maksudnya macam you jangan ni, you jangan ni. Tak payah, bagi saya tak payah nak kongkong. Kalau you sendiri kena faham lah. Kalau dia tak boleh nak faham benda tu, kalau dia tak boleh nak faham you, kalau dah tak ada persefahaman tu, buat apa nak together lagi? Simpan relationship yang toxic. Baik. Tu sih. Saya kalau cerita pasal cinta ni bang, satu hari lah. Saya awak dah boleh buat lagu. Main gitar pandai, apa kata buat lirik terus kan. Okey, bila awak dah jadi hati kering ni, awak dah macam trauma dengan cinta ke apa? Betul. Macam saya sangat trauma sebenarnya. Trauma. So selepas tu macam mana? Pencarian cinta tu saya trauma agak, tapi hati masih sunyi. Gitu kan. So trauma tu saya ni jenis bang, saya ni seorang yang bukan tak saya memang tak suka fikirkan masalah. Kalau masalah tu attack saya at that time tu je saya akan fikir. And then saya akan release benda tu, esok saya dah malas nak fikir. Bukannya saya tak kisah, bukan saya nak lari daripada masalah, tapi kalau selagi benda tu tak membebankan hidup you, so just let it go. Tak payah nak fikir banyak sangat pasal masalah tu. Buat apa nak peningan kepala otak? Betul tak bang? So macam tu lah. Okay, kalau kita bercakap pasal perempuan kan, perempuan macam mana karakter dia yang Wan suka? Karakter saya satu lagi, saya bukan choosy person lah. Saya ni jenis saya tak tahu abang, saya ni lebih kepada, faham tak, bila saya tengok someone kan, saya suka dia, and then saya suka dia dah, dia je lah. Saya tak ada sejenis yang macam cinta pandang pertama. Saya tak ada yang aku nak seorang yang bertudung, aku nak seorang yang alim, tak ada. Aku nak seorang yang free hair, tengok je, nak yang seksi, tak ada. Saya tak ada benda-benda tu. Saya kalau saya pandang dia, saya minat dia, saya terus try dia. Ui. Macam tu bang. Lepas tapi saya sebenarnya introvert ke? Introvert. Saya kalau awak saya ada sisi introvert lah. Saya ada. Saya kalau tapi nampak macam huha-huha juga. Saya huha-huha kalau macam saya dah kenal. Dah kenal lah. Lepas tu satu lagi kalau macam tengah borak macam ni, saya akan huha-huha lah. Tapi kalau orang jumpa saya kat luar, saya macam ambil gambar. Okay, boleh. Saya tak ada macam ambil gambar. Tak ada. Saya bukan macam tu lah. Nak awak sekarang dah bergelar artis, jadinya kekasih awak tu macam mungkin akan insecure bila dah bergelar artis ni, macam-macam dugaan lah yang akan timbul kan. Betul. So macam mana awak nak handle? Saya macam bagi saya nak bagi tahu dia saya akan setia dengan awak kan. Saya menjual bakat lah. Saya bukan menjual diri saya. So saya harap orang boleh terima lah benda tu. And saya harap kalau partner saya pun faham lah. Sebab kita sedang membuat sesuatu dalam hidup kita. Maksudnya untuk kehadapan dan terus kehadapan. Kira lagu ni, Salahkah Ku ni, antara lagu yang feel dia macam dia menterjemahkan diri awak juga lah. Yes. Pernah dikecewakan. Yes, dia macam tiba-tiba minta putus, siapa tak sedih weh. Betul. Itu satu lagi masalah yang banyak dalam relationship ni. Dia tak boleh nak faham partner tau. Maksudnya macam abang faham tak, bila mana kita, satu lagi kalau bab mengajuk tu saya dah malas nak kisah dah lah. Biasalah, lumrah lah kan. Tapi bab yang tak faham ni maksud saya, maksudnya jenis yang tak kena tempat. Ada je benda nak cari gaduh, nak mengajuk, sedangkan kita penat ke apa. Kita bukannya tak boleh nak cari gaduh. Saya faham je kadang-kadang perempuan kat luar sana, maksud saya yang bercinta ke apa kan, kadang-kadang diorang cari gaduh ni suka-suka je, nak attention. Saya faham je benda tu. Tapi kalau boleh masa tu biarlah tepat. Sekejap, N nampak dia punya screen kat sini sikit. Okay. Sambung balik. Sambung balik, okay lah. Maksud saya macam tu lah. Kena faham pasangan lah. Tu je lah. Okay.
Well, ceritakan sedikit, kongsi cerita tentang proses rakaman lagu ni. Salahkah aku? Proses rakaman. Saya rakam lagu ni semasa bulan puasa. So time tu ni cerita tentang proses rakaman lah kan. Saya dalam studio. Dan itu saya baru lepas break tau. Wish, ni baru lepas break Time tu. Time tu saya baru lepas break. Kalau cerita pasal bekas kekasih kan, awak berapa orang bekas kekasih awak? Saya kalau ikut tak boleh kira jari awak. Oh serius lah. Okay, saya bang sebenarnya time saya 2018 tu, saya ada satu video viral lah bang. Mana? Start daripada situ sebenarnya Instagram saya naik. Time 2018 tu, era-era tu. Kalau yang bayi-bayi saya selalu Instagram, diorang akan, tak adalah nak cakap saya famous, tapi biasanya diorang akan Okay. Video mana so? Video saya dengan adik saya. Nak saya tunjuk bang? Mana so? Ada. Tunjuk. Tunjuk. Sebabkan video ni lah kita terus alang-alang tunjuk tu. Kasih terus melalui airdrop. Gitu. Alamak bang, line saya slow bang. Airdrop macam mana? Airdrop Line saya slow bang. Ni iPhone iPhone, boleh. Tapi line saya tengah slow. Ni airdrop tak boleh airdrop? Saya buka kat Instagram. Oh, Instagram. Saya tak ada video. nanti kita Nantilah. Okay, dalam video tu apa saya yang menjadikan dia viral? Okay, saya tengah kita. Dan bila kau hadir bagai satu misteri. Adik saya kat belakang. Abang. Ternyata abang. Saya jawab. Yeah. Start dari situ. Sebenarnya saya rasa kalau itu spontan Itu spontan bang. Sebenarnya time tu saya tak famous. Saya cerita bang. Time tu saya buat live 3-4 orang yang masuk. Kawan-kawan saya lah. Time tu kan. Tapi time tu saya dah aktif lah buat cover. Tapi tak ada orang nak tengok lah. Kiranya macam tak blow apa semua lagi kan. So saya buat live tu, saya record. Tiba-tiba saya post. Saya terkejut bang. Cakap tiba-tiba esok tu saya bangun dah berapa puluh ribu lah tengok, dah viral lah. Siakap Keli lah apa semua page kat Facebook dah post lah time tu. Zaman tu memang siapa yang kalau Siakap Keli tu dia punya caption ke apa dia? Dia punya headline ni budak jagung ke apa tak. Sebab jagung. time tu adik saya tengah makan jagung. Saya panggil abang, saya datang kat saya. Sampai situ bang. Lepas tu bang, lepas tu kehidupan saya berubah sikit lah. Sebab saya dapat rasa famous tu sekejap. Time tu saya, kalau saya buat live ke pernah sampai beribu masuk bang. Padahal saya seorang tu. Saya bercakap, saya nyanyi seorang. Suara mantul habis. Time tu kat IG saya ingat lagi. Time tu zaman-zaman saya nak apa, saya post gambar je. Saya pula gambar apa mesti akan orang tengok. Korang-korang 5-6 ribu. Lepas tu story saya pun 10 ke 20 ribu orang tengok kan. Ni saya nak cerita kisah sedih saya yang berlaku sekarang. Sebab sekarang ni saya dah macam drowning sebenarnya. Okay, kesilapan saya bang. Time saya dah naik tu kan. Lepas tu saya ada girlfriend bang. Saya ni jenis saya cakap, saya ni satu benda dalam satu masa saya buat. So bila saya ada girlfriend, saya fokus kat girlfriend saya. Saya biarkan Instagram saya deaktif apa semua. Sekali tak apa lagi lah. Sebab sekali tu saya buat, saya post balik gambar kan. Lepas tu still ramai lah. Ada 12k lagi like apa semua. Lepas tu jumpa awet baru, saya deaktif lagi. Ya Allah, aku cakap, aduh, saya rasa macam tapi itulah. Awak tak boleh buat macam tu ni. Itulah pengajaran dia sebenarnya bang. Tu awak putus cinta juga. Awak fokus kat dia kan. Tu awak macam ni abang. Awak ni betul lah awak cakap tadi. Awak cakap saya ni kalau bercinta dengan seseorang, saya akan bercinta betul-betul. Memang betul lah fokus. Betul bang. 100% fokus. Sebab kita tahu dia insecure. Time tu saya ya Allah DM tu saya rasa saya refresh ada keluar baru. Saya refresh ada keluar baru. Setiap minit tu saya cakap. Time tu saya punya famous lah. Walaupun tak adalah semua orang kenal saya time tu. Tapi yang mana kenal saya tu dia tahulah kan time tu. Tapi sekarang dah tak lah bang. Sebab start daripada peristiwa-peristiwa tu dan saya makin jatuh. Yelah, awak tak ada konsisten lah. Ya, saya tak ada konsistensi. Sayang. Dia nak kena dan saya sekarang ni saya nak build up balik diri saya sebenarnya sangat susah. So kepada adik-adik yang content creator tapi ada yang mungkin dah kenal kan? Dia Alhamdulillah lah. Sebab kadang-kadang ada video member saya post kan. Saya baca komen saya macam ya Allah indahnya. Dia cakap Syazwan Syami dah lama minat dia daripada zaman ni. Saya macam dia lagi lah yang recognize aku. So itulah saya nak cakap. Proses rakaman yes. So masa tu kira macam putus memang patah hati lah. Patah hati betul-betul lah. Kalau deep sebab dia punya nak menghayati lagu tu mungkin akan menangis juga lah. Ya bang, sebabnya bang, saya ni dah umur 23. Saya dah tak ada nak bercinta main-main dah. So maksudnya
ex saya tu memang saya sayang gila lah bang. Abang faham tak kan? Tu dalam ramai-ramai bekas. Dalam ramai ini yang last ni lah. Last. Yang last ni lah paling saya sayang saya cakap. Memang saya nak cakap macam kita dah, saya memang dah plan untuk ke jauh, ke depan dah dengan dia. Bukannya untuk just aku nak suka-suka kau, aku dating aku balik dah. Sampai hati dia minta putus tak ada, dia saya minta putus. Awak minta putus. Okey, sebab apa? Saya minta putus. Saya cakap dia bang, dia ada something yang dia curang? Dia tak curang, dia seorang yang sangat baik. Okey, apa sebab putus? Aku dah ingat bekas dia minta putus. Dia macam ni abang, dia tak ada keserasian dan relationship tu dah jadi sangat toxic. Oh, bahaya juga hubungan toksik ni. Betul, toxic relationship ni sangat bahaya. Kita nak bercakap pasal hubungan toksik ni. Bila kata kita dah sayang dekat seseorang kan, betul-betul sayang, tiba-tiba dalam satu tahap, satu level, hubungan tu kita kata macam toksik, di mana kita terikat tau. Dia macam attach. Kan? Hati kita dah attach dengan dia. Kan? Tapi dalam satu masa benda ni macam menyakitkan kita, tapi kita teruskan. Kau dah tahu dah cinta tu memang tak boleh pergi. Kan? Kau simpan, okey boleh tahan ni. Kan? Kita tengok sampai bila boleh tahan kan. Tak nak. Jangan undur diri. Jangan putus. Pergi. Kau sanggup membawa diriku membawa dirimu ke lembah, orang kata bukan ke lembah kehinaan, tapi ke lembah kesengsaraan tu. Itulah saya bang. Itulah toksik. So berapa lama dalam jangka masa yang berapa lama orang kata menderita dalam hubungan toksik? 2 years. Tapi bang, 2 years tapi bang bagi saya Oi. sebab saya lelaki bang, dan saya percaya memanglah seseorang tu kalau dia nak berubah, diri dia sendiri yang kena ubah diri dia. Orang lain tak boleh. Orang lain just boleh bagi nasihat. Tapi saya percaya dengan nasihat itulah mungkin dapat ubah dia. So saya tak pernah mengalah dalam mengubah beliau. Mengubahkan saya punya ex dulu. Tapi bila dah kata awak dah jadi artis sekarang ni, mesti dia buka mata balik kan. Macam tu. So bekas-bekas kekasih awak tu orang kata lebih pada 10 tangan 10 jari. Orang kata wah, Syazwan dah jadi artis weh. Kan? Tak tahu abang nak cakap. Tapi awak tak membuktikan, bukannya awak jadi artis untuk kejayaan awak jadi artis ni, bukannya untuk membuktikan pada bekas-bekas kekasih awak. Saya tujuan saya, maksudnya apa yang saya buat sekarang, apa yang saya tengah apa kita panggil nak tuju sekarang ni adalah saya nak bagi orang sekeliling saya bangga dengan saya, dan juga saya nak achieve something dalam saya, macam saya cakap tadi. Maksudnya kejayaan yang ini bidang saya, ini yang saya minat, so saya nak buat benda ni. Itulah. Okey, lagu Salahkah Ku ni sambung tadi bang, dalam recording tak habis. Dalam recording ada banyak cerita lagi. Apa dia? Apa yang berlaku dalam recording tu bang? Saya cakap saya berputus cinta bang kan. Saya ni punya sayang nak feel lagu tu, saya letak muka dia bang kat depan tu. Salahkah ku memberikan. Awak ni memang jiwa. Ya, saya memang kuat jiwa kan. Kalau pakai gitar kat lagu jiwa saja. Aku ni first time aku dengar pengalaman orang buat proses siap letak gambar kasih. Betul. Saya letak gambar dia. Saya almost crying cakap kan. Betul-betul nak feel. Betul-betul nak feel. Ni kalau dia tahu ni, kalau dia tengok kita punya podcast ni, dia macam alamak, sweetnya. Dia pula berbunga hati Aduh. Tapi daripada masa yang sama mungkin dia sedih juga. Awak putus cinta. Saya tak faham lah ni. Awak letak gambar dia. Okay. Awak bermakna awak tak move on lagi. Saya memang takkan move on dengan dia. Tak ada takkan move on. Sampai sekarang? Saya tak boleh. Saya takkan, dan saya sayang. Okay, dalam sekarang ni, dalam hati awak ada dia lagi tak? Mesti. Dia tak pernah hilang pada hati saya. Sebab saya macam mana saya janji kat diri saya, macam she's the one, and dia yang cinta sejati ni weh. Cinta sejati. Saya bukan jenis bang, walaupun dulu yang saya cakap time saya betul-betul famous, walaupun saya macam tu, saya bukan jenis yang kaki flirting punya orang, nak boleh saya jumpa satu hari dah
Saya dah tak ada lah nak kontak-kontak. Saya ni jenis malas bang. Buang masa lah. Buang masa saya tak ada. Kalau ikutlah kau cantik mana, kalau kau DM aku, kalau aku tengah sayang someone, aku tak ada nak layan kau punya. Unless kalau urusan kerja kan, kau nak panggil ni, aku layan lah. Bukannya sombong ke apa, tapi sebab ada hati untuk dijaga dan saya malas nak reply WhatsApp dia. Mungkin suatu hari nanti dia akan berubah menjadi apa yang we're not lah. I believe in that. Ada beberapa kita sebab manusia ni tak sempurna. Betul. Ada sisi-sisi yang benda yang tak suka, kita tak suka. Tapi kadang-kadang kita boleh ubah. Macam kita dia, saya tak sukalah awak sikit. Boleh tak awak ubah sikit? Betul bang. Untuk kepentingan kita punya hubungan. Itulah yang saya selalu buat bang. Setiap kali gaduh bang, saya akan mengalah. Saya tak pernah, saya tak pernah lah nak meninggi suara, nak memaki amun, nak naik tangan tu jauh sekali lah. So saya macam-macam mana pun saya akan slow talk dengan dia. Contohlah sayang, you okay tak? You kenapa ni? Kalau you ada masalah, you bagi tahu. Saya macam mana dia tengah marah sikit pun saya akan try cool down benda tu. Cuma sampai satu tahap yang saya dah tak boleh tahan bila saya dah nasihat tapi dia tak nak mengaku kat salah dia, and then dia nak marah-marah nak buat hal itu. Saya akan relax jap. Saya take a sip jap, saya relax jap, bagilah. Bukan tak nak maksudnya macam biarkan dia ke apa, tak, tapi saya nak ambil masa saya nak fikir dulu apa yang saya patut buat, apa yang saya tak patut, bla bla bla. And then baru saya start contact dia balik. You, I minta maaf. Macam-macam mana ikutlah salah siapa, saya akan minta maaf juga. Satu benda mungkin lucu benda ni, bawa gambar bekas kasih untuk menyelami lagu tu. Okay, ada beberapa orang hok macam tengok macam kau poser masa tu tengok macam pelik. Tak ada diorang kat dalam diorang tak nampak. Diorang tak nampak. So, ini review orang tak tahu ni. Tak tahu ni. Ini kira eksklusif ni. Eksklusif lah. Memang tak ada orang tahu. Saya kalau saya ambil wallet saya dalam kereta, kalau saya buka wallet gambar dia. Oh my god, ni betul cinta sejati guys. Dia tak boleh move on. Dia takkan move on ni. Sebab kita sayang, betul-betul sayang. Sebab macam ni abang. Sekarang ni masih berkawan dengan dia? Yes. Masih berkawan. Awak tak berputus lah? Tak, saya tak. Awak masih maksudnya time tu je lah ex. Ada tu je ex. Lepas tu macam dah. Sekarang ni? Sekarang ni kawan. Sekarang ni kawan tapi tak bercinta. Tak, dia macam InsyaAllah benda-benda mana tahu kan future saya. Yelah, jodoh kan. Kita tak tahu kan. Sebab bagi saya dekat time umur saya ni dah 23, saya dah tak ada masa untuk macam bercinta suka-suka lah. Maksudnya saya akan plan for something untuk future saya. Ya, faham. So saya tak ada rahsiakan lah. Tapi YTJT lah yang tahu-tahu lah kan saya bercinta ke tak. Tapi saya sekarang dengan dia okey lah. Okey lah. Bagus lah awak. Sebab ada sesetengah orang kan, bila dah putus tu, dia block IG, block Facebook, block Twitter, segala macam. Abang kena tahu. Lepas tu kalau jumpa kan, macam tak kenal, strangers. Macam bila dah putus, kau aku lah. Ini bila kau putus dengan seorang, kau boleh lagi sayang dia dalam masa yang sama. Orang kata dalam senyap-senyap kau macam masih mengingati dia, mendoakan dia, apa semua kan. Itu suatu hubungan yang bagus tu. Dia mula-mula tu memang lah, time mula-mula break akan ada rasa macam, aku memang dah takkan lah dengan kau ni, aku benci dengan kau. Tapi sebenarnya tu benda tu emosi. Emosi dalam keadaan marah. Sebab kenapa kau nak kena buat aku macam ni? Faham tak? Aku ni dah semua benda aku bagi kau, attention apa bagai, apa lagi tak cukup aku ni? Macam tu. Okay baik. Katanya sebelum Salahkahku ni ada 2 single. Boleh cerita sedikit sebelum ni? Okay, so single pertama saya pada tahun 2017 tak silap saya, bersama Kelarai Sakti di bawah naungan LY dan Baiduri. Kemudian single tajuk dia Satu Untukmu. Satu Untukmu. Gimana lagu dia? Oh Tuhan, hapuskanlah janji-janjinya dari hati, ingin bahagia. Jiwa juga. Tapi beza dia rancak sikit. Rancak sikit lah. Lagu kedua ni sebenarnya kisah dia best. Gimana? Tajuk dia Anggun Jelita. Anggun Jelita. Awak memuja seorang wanita. Nampak tak? Memang nampak lagu tu Anggun Jelita dah Tapi sebenarnya ada maksud tersirat di dalam lagu tu. Wahai kekasih, cinta sejatiku, dekatlah bersama aku, percaya cinta kita. Okay bang, saya bagi tahu maksud dia sebenarnya. Dia sebenarnya bunyi lirik, tajuk lagu dan lirik lagu tu memanglah macam kepada seorang wanita, tapi ada maksud tersirat dalam lagu tu sebenarnya kawan-kawan. Okay, sebenarnya lagu tu ditujukan untuk
ayah saya, abah saya. Oh ya ke? Wahai kekasih segala kisahku. Abah, segala apa yang abang buat ni, percaya agak abang. Inilah minat abang, ini abang nak jadi. Sebab time tu saya ada clashing dengan ayah saya. Ayah saya suruh saya belajar, apa semua. Saya nak menyanyi juga. And then dia ada lirik yang macam betul-betul membuat saya tersentuh tu. Saya ada voice record bang daripada Cikgu Syafi. Time tu saya belajar dengan Cikgu Syafi. Wow, belajar vokal dengan dia? Time tu untuk lagu tu saja. Saya try buka. Boleh bang Boleh. Memang ini eksklusif kat sebenarnya. Oh, yang mantul. dengar mak saya vokal je. dia mantul guys. Boleh pergi jauh ni. Ni ada Syazwan Syahmi ya. Oh, mantul. Okay. So ini komen dia. Anggun cerita kan? Anggun cerita. Yelah, yang kedua kan? Ni cikgu explain apa maksud dia. Saya cari. Cikgu nyanyi chorus sampai SPM. Kita letak mak kita first kan. Oh, boleh tu baru. Lepas ayah dia. Ini masa dekat studio. Dekat studio Cikgu Syafi. Anggun cerita hatimu betapa dia seksa macam mana. Ni. Ini semua sebab saya call ayah saya. Saya cuba juga masukkan ayah saya dalam, tapi macam pelik. Lepas tu saya tak tahu nak feel macam mana lagu ni. So Cikgu Syafi tolong saya masukkan feel lagu ni. Saya sampai plan nak cakap awet tu. Tak perlu. Kita boleh switch cerita. Saya kat saya plan nak cakap awet demi lagu ni. Kita kata Anggun cerita tu, kita lafaz saja Anggun cerita, tapi kita nak bawa kita. Betapa sekatnya dia, betapa mulianya hati dia, betapa dia komit untuk jaga you. You faham komit? Faham? Komit untuk jaga you. Sampai you dah 20 ni. Walaupun dia ada isteri lain, walaupun berat juga, ini anak yang isteri ni, ini anak yang isteri tu, ni nak jaga. Tapi Oh, ayah awak ada isteri lain? bila you Tak, maksudnya kira seorang je lah. Oh, tapi Kiranya macam selepas saya ibu ada awak, mak lain. gini, selepas ibu awak, dia nikah dengan orang lain. Kira diorang dah separate lama dah. Oh. Kira daripada umur saya 7 tahun. So awak sekarang ni tinggal dengan ibu tiri? Yes, mama saya. Oh. Tapi Okay, kalau ibu sebenar ada lagi? Masih lagi? Awak masih saya masih jumpa baik dia? bersama mama saya dengan umi saya. Umi saya mak kandung saya, mama saya mak tiri saya. Tapi saya sebenarnya bang, saya kurang selesa dengan pandangan kadang-kadang masyarakat sekeliling. Asal nama ibu tiri je dia ingat orang tu macam jahat, kasar. Sebenarnya tak. Saya nak cakap kat sini, mama saya itulah kawan terbaik saya. Serius. Everything saya cerita kat mama saya. Sama jugalah dengan umi saya. So dua-dua ni saya sangat sayang sebenarnya bang. Ni pun saya tak pernah buka cerita ni sebenarnya. Ini podcast ni first time saya cerita pasal background family saya. So dua-dua ni saya sangat sayang. Bagi saya tak ada istilah maksudnya macam kau nak kena membeza-bezakan, nak kena memberat sebelah, tak ada. Bagi saya as long as dia mak kita, dia still mak kita. Tak kisahlah mak tiri ke, berapa banyak mak tiri kau, as long as dia mak kau, dia mak kau. Tu. Selagi mana dia baik dengan kau, itulah dia. Kau kena baik dengan dia. Apa yang Syazwan alami semasa orang kata it's not broken family lah, tapi dia macam selepas ibu awak, okay, kemudian dalam masa yang sama mungkin awak akan rasa macam satu kehilangan juga. Macam apa ayat? Yalah, bila mana ayah awak tidak bersama dengan ibu kandung awak. Mak kandung saya. Okay, pada ketika itu. Dan tu saya kecil lagi sebenarnya. So saya tak mampu lagi nak berfikir seberat itu. Dan cerita dia time tu sebenarnya kami duduk di Puchong. Saya, saya, ayah saya dan mak saya, mak kandung saya time tu. Saya berusia 7 tahun. Kemudian tiba-tiba bang, ayah saya nak keluar rumah. Saya tak tahu lah. Biasanya saya tak cakap nak ikut. Tapi at that time, saya tiba-tiba cakap, ayah saya dah buka pintu rumah dah. Saya cakap, abah nak ikut? Cakap macam tu. Pasal ayah saya tercengang je depan pintu. Dia nak pergi mana? Itulah bang cerita dia. Lepas tu ayah saya duduk je depan pintu, berdiri je. Saya cakap, okay jom. Daripada situ, saya langsung dah tak jejak kaki kat rumah tu dan saya tak jumpa dah mak saya. Oh, maknanya ayah awak ambil awak daripada rumah tu, keluar daripada rumah tu, tinggal ibu awak sore. Ibu saya tentu ada dengan nenek saya. Dengan pakcik saya. So awak masa tu lah, selepas tu awak sampai rumah baru, hidup dengan ibu tiri awak? Belum. Oh, belum lagi? Time tu umur saya 7 tahun.
Time umur saya 12 tahun baru ayah saya kahwin. Oh. Lama tu ayah saya menyendiri. Ayah saya macam saya lah. Saya ada dia- darah ayah saya. Betul-betul sayang. Lepas tu Lama jiwa tak nak juga. move on tu tau. Jiwa juga. Ayah awak jiwa juga. Seumur saya 7, umur saya 13. 13 baru kahwin. Berapa tahun ayah saya nak move on daripada mak kandung saya. Lama tu. Tapi Alhamdulillah sekarang hubungan kami semua baik je. Baik-baik saja sebab mak kandung saya pun dah ada suami lain. So Alhamdulillah hubungan kami keluarga okey je. So time tu daripada situlah best. Saya start sekolah Kelantan setahun tu boleh kecek sikit tu. Okay, time saya keluar rumah tu, lepas tu saya time tu tak ada rumah lagi. Pucung tu je rumah. Lepas tu saya duduk saya tak tahu ayah saya pergi mana ke apa kan. Time tu maybe dia kerja dia sama study time tu. Saya tanya pula detail. So ayah saya hantar saya dekat rumah makcik saya kejap. Cik Lang saya. So saya duduk dalam time tu dah nak habis tahun dah. Kiranya dah nak masuk. Contoh time tu 2006 umur saya 7 tahun, 2007 umur saya 8 tahun. So 2006 tu dah kira bulan 11 bulan 12. Nak masuk ke tahun baru kan. Time tu nak habiskan tahun baru tu saya duduk je rumah makcik saya. 2007 umur saya 8 tahun. Time tu saya sekolah Kelantan. Darjah 2 time tu. Saya ingat. So setahun duduk Kelantan. Setahun saya duduk Kelantan. Saya dengan makcik-makcik saya. Alhamdulillah lah. Saya dapat lah juga rasa kasih saya tu sikit. Moga ada untuk saya sana. Alhamdulillah mak Kelantan saya. mana? Kelantan Pasir Tumbuh. Pasir Tumbuh. Tu gaya-gaya balik. Ada balik Alhamdulillah. Family ramai sini lagi. Family mostly memang sini belakang. Abah ada 7 adik-beradik. So memang 5 duduk sini. Okay, awak berapa adik-beradik? Saya 4. Awak 4. Okay. Bersama dengan ibu tiri ni berapa orang adik-beradik? Dengan ibu tiri lah Pak. Kalau dengan makanan saya memang Awak sorry. sorry. Dengan mama saya Pak. Adik-beradik saya Pak. Okay, ada rezeki lah untuk ada adik-beradik. Lama dah saya ngideh. Ketika umur saya 14 kau 15 tu. Okay, sorry Itulah awak start. dah. Itulah saya rasa macam Ada adik. ada adik. Berapa orang adik-beradik? Berapa lelaki, berapa perempuan? Termasuk saya 3 lelaki, seorang perempuan. Hok puan itulah hok viral tu. Tiga tegur kecil awak tu. tu. Itulah kisah dia. Okay, bila ada kata lagi-lagi, mungkin ada ke depan hari lah kan. Bila awak disamakan dengan Khaibahar, suara lagi Ipul drama band ni, mungkin benda ni akan rasa awak bukan tertekan lah. It's like aku dah bosan lah dengan soalan-soalan yang macam ni dengan statement-statement yang masih lagi menyamakan vokal aku dengan Khaibahar. Mungkin satu hari nanti ada satu lagu yang mungkin akan membezakan range vokal Syazwan dengan orang tak akan bandingkan lagi Mungkin dengan Khaibahar. Sampai bila benda ni kan? Sampai saya rasa mungkin ada satu tahap akan berubah, mengubah segalanya. akan dia termasuk saya macam sekarang pun kalau diorang dengar, kalau maksudnya mungkin ada yang first impression ini Khaibahar ke, bila dengar lagu saya mungkin tak pernah kenal saya kan. Saya rasa ada. Tapi kebanyakannya lah bang yang dah kenal saya lama. So diorang still rasa saya masih sama dengan Khaibahar. Tapi kalau nak diikutkan sebenarnya tone saya pun dah jauh lari dengan Khaibahar. Kalau dulu saya mengaku saya memang tiru Khaibahar sebiji-sebiji. Kalau boleh saya nyanyi bayang pun. Okay. Bayang mekar di dalam jiwaku. SBG tu. Dulu memang saya Nyanyi lagi lagu Khaibahar, nak tengok. 1, 2 tanda tanya, banyak persoalan yang terlintas. I wonder lagu lain. how Lagu Khaibahar yang lain. Seandainya kau tahu rasa cinta ini, walau tak terbalaskan. Memang saya Awak melagukan tu pun kata akan sama dengan Khaibahar. tapi contoh kalau saya try nyanyi diri saya sendiri Okay, try ini yang membezakan dia. Maksudnya Okay. kalau saya yang deliver as diri saya. Okay. Bayang mekar di dalam jiwaku. Dia ada sikit tapi saya tak boleh lari. Tapi tak boleh lari lah. Tak boleh lari bang. Memang dia akan ada seakan-akan tu. Kembar Khaibahar pula. Saya memang kalau sebab
lagu tu kira macam saya pun dulu memang selalu nyanyi lagu tu. So orang akan macam-macam mana pun orang akan terdengar juga suara Kaibah. Unless kalau saya buat lagu saya sendiri, tak adalah dengar Kaibah sangat. Well, kemungkinan lah jika sekiranya lah pada masa depan where ditawarkan untuk join big stage, macam mana pendapak? Itulah saya punya kira satu impian. apa ni, checkpoint saya. Oh, checkpoint ni. Kalau saya dapat tu saya cakap, Mantap. this is my time. Inilah aku nak tunjuk. Itulah saya cakap. Tapi dia ada syarat dia. Itu Dia masalah macam dia, 1 juta lah. 500k. Kita buat lagu ni lah. Okay, lo ni lagu yang tengah viral Casablanca Dia teori dia, formula dia menggabungkan lirik bahasa Melayu campur dengan bahasa Arab. So lah ni cadangan Abel ambil bahasa Arab, lepas tu ambil so lagi bahasa Kelantan, ambil bahasa Melayu, gabung. Confirm. Not dapat sejuta syarat masuk big stage Okay, lulus 20 juta Kalau Casablanca lah ni 10 juta. Dia kena cari lagu senang nak masuk big stage ni. Cari 2-3 lagu mungkin akan viral. Itu masalah. Macam Salahkah Aku kan macam okay lah, apa kata seterusnya macam klise. It's like lagu-lagu biasa. Macam orang tengok, biar orang tengok berulang kali, orang dengar berulang-ulang kali. Benda tu je. Untuk masuk big stage, syarat dia views tinggi. Awak boleh masuk kalau macam mana pendapat awak tentang formula macam Casablanca? Awak Saya setuju dengan formula tu benar. So lagi nyanyi lagu Arab sikit. ودعنا عسيدي Ay, boleh. وما باش حدا Denyut apa tak boleh kita ngaji sekolah agak. Ada mantul dia. Vokal okey lah. Awak kena ada satu sentuhan, awak kata magis yang membuatkan awak akan viral. Nama awak akan disebut-sebut. Tu je dah ni. Saya masih memikirkan juga strategi sebenarnya macam mana nak boost lagi. Okay, dari segi identity ataupun genre music, awak pilih macam mana? Saya more to ballad sebenarnya. Ballad means lagu-lagu yang macam Salahkah Aku ni lah. Tapi Salahkah Aku ni is hard ballad juga sebenarnya. Bukannya slow ballad macam Anggun Jelita tu, dia soft ballad. Ballad. Sesungguhnya cinta yang telah hadir ini, dia punya music pun just ada string, tak ada drum apa semua. Okay, last kali perancangan seterusnya bersama dengan Rocket Fuel ataupun mungkin where nak bagi tahu peminat-peminat ataupun pendengar-pendengar kita kat mana lagi where ni akan perform pada masa depan ni. Pada masa depan kalau nak tengok live ke mana ke. Okay. So, perancangan saya bersama Rocket Fuel, insyaAllah saya tak janji apa-apa, cuma saya akan buat yang terbaik untuk diri saya dan juga Rocket Fuel, di mana saya akan cubalah menjayakan single saya ni, Salahkah Aku ni, bersama Rocket Fuel. And kalau nak tengok saya show next ni, saya Era Tour 27 hari bulan 8 di Kedah. Mantul. So boleh hadir dan banjiri Kedah ramai-ramai. So Salahkah Aku akan berkumandang. Yes, Salahkah Aku. Lagi. Aduh, kenapa lah pilih Salahkah Aku? Sebab bang, lagu tu dia tanya diri dia, Salahkah aku mencintai kau? Oh, macam tu maksudnya sebab yelah, kenapa aku sakit cinta kau ni? Itulah maksud sebenarnya. Awak ada sense of macam jiwa tu lah. Ada sense of apa ada setengah penyanyi dia macam hati kering, macam kau nak nyanyi lagu cinta tapi kau tak pernah bercinta. Ada lah dok. Beres. Okay, ucapan untuk semua peminat dan juga penyokong-penyokong awak. Saya, kalau ada peminat saya ataupun penyokong saya, terima kasih sangat kerana meminati dan menyokong saya. Saya amat rasa bersyukur lah dan gembira serta bangga lah. Terima kasih sangat-sangat yang ada, sebab ada yang daripada 2018, 2017 kan. So thank you so much guys yang still support saya sampai ke hari ini. Dan kepada peminat serta penyokong baru, selamat datang. InsyaAllah saya akan cuba. Lepas ni saya akan cuba lagi memberikan lagu-lagu yang mungkin boleh membuat menambat hati. Yes, menambat hati korang dan sehingga korang semua akan jatuh cinta. InsyaAllah. Gitu. Saya nak buat lagu yang
pendengar boleh terima. betul. Dan pendengar boleh rasa benda tu. Contohnya macam salah aku ni. Saya nak korang dengar lagu ni and korang cuba rasa maksud sebenar lagu ni apa dia. Itulah apa yang saya nak bagi. Okay, thank you Thank you so much Abang Budi. Thank you. Akhirnya orang kata boleh berpodcast pertama kali podcast. First time. Suka dengar cerita awak. Saya awak bercerita sungguh kira macam saya boleh rasa sampai kau. Tak tahulah penonton-penonton mungkin korang boleh komen apa pendapat korang tentang Syazwan Syahmi. Korang boleh follow dia dekat IG Syazwan Syahmi _ guys. Itu dia. Korang DM dia nak cakap apa dekat dia. Okay guys, jumpa lagi podcast Borak Sini Habis Sini. Mengundur diri. Abang Budi. Sama-sama. Semoga sukses. InsyaAllah, amin. Awak ada masa depan yang cerah bersama dengan Rocket Fuel. Perancangan yang akan menentukan kegemilangan awak. Mungkin saya bagi masa 2 tahun lah. Nama awak terus kira satu level dengan Khai Bahar 2 tahun lagi. Amin. Okay. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum. This is